Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan lihat bab 6 untuk fizik, iaitu berkenaan tentang elasticity. Okey, jadi kita akan tengok tentang stress and strain dan ada beberapa benda yang kita tak akan cover lah dalam chapter 6 ni untuk ringkaskan kita punya nota. Yang pertama, Hooke's law ni kita tak akan cover. Okey, yang modulus kita akan cover. Shear modulus kita akan cover. Yang bulk modulus ni kita tak akan discuss. Okey, yang ni lebih discussion kepada mechanical engineering lah. So kita nak fokus kepada chemical engineering yang kita boleh apply dalam kita punya program. So dalam elasticity ni kita akan tengok beberapa teori, definition. Okey, lepas tu kita akan tengok macam mana kita nak buat problem solving. Okey. Yang penting berkenaan dengan calculation tensile, okey, yang modulus dan stress. So elasticity ni adalah fokus kepada solid lah sebenarnya. So sebab solid ni dia punya behavior dia bila kita apply satu force, dia akan patah balik ke original shape. Okay. So kalau liquid, dia punya parameter yang kita ukur adalah viscosity. So bila kita apply force dekat liquid, shear force ataupun normal force, force tu akan deform liquid. Tapi bezanya liquid dengan solid ni, solid dia patah balik kepada shape yang asal. Tapi kalau liquid dia akan continuously deform. Okay, continuously deform liquid tu. So dia tak akan patah balik ke original shape dia. Cannot go to original shape. So inilah perbezaan dia. So sebab tu kita banyak discuss tentang elasticity untuk solid. So deformation ni maksud dia bila kita apply external force dekat objek ataupun solid, dia akan berubah bentuk. So definition to elasticity ni tadi adalah ability untuk dia return to original shape. So dia akan return original shape ni bila kita remove dia punya external force. Tu point yang penting lah. So stress adalah sama dengan pressure, iaitu force bagi dengan area. Okay. So nanti kita akan tengoklah jenis-jenis stress ni. Kat sini kita nampak ada tensile, compressive stress dengan shear stress. So tensile ni lebih kepada force untuk tarik dia jadi panjang. Okay. So dia jadi panjang. So compressive ni, compress maksudnya tekan kan. Okay, ataupun picit. So dia akan jadi lebih pendek. Okay, beza je direction of force lah. Macam area masih remain kat sini. So area ni kita kena bayangkan kita ada satu surface kat ujung ni, so force apply dekat situ. Kemudian shear stress kita tahu force dia adalah parallel dengan area. Okay, selari. So area yang kita discuss tu adalah kat bahagian sini. Okay. So bila kita cerita tentang shear stress, dia mesti dekat permukaan tu, selari dengan permukaan. So strain ni apa dia? Tadi kita ada stress, sekarang kita nak tengok strain. Strain ni adalah pemanjangan. So pemanjangan ni, okay, saya dah buat nota yang ringkas. Changes in length divided by original length. So bila kita apply satu force dekat satu surface ni, katalah sini ada surface. So bila tarik, okay, nanti dia akan jadi bertambah lah panjang dia. So biasa kita akan buat dotted line. So ni original length dia, L0. So ni adalah perubahan panjang dia. So delta L. So delta L ni boleh juga kita buat L final tolak L initial. Okay, sama je lah.
So yang penting dia perubahan bukan panjang yang baru. So kalau panjang baru ni kita akan tambah L0 dengan delta L. So kita nak perubahan saja. So changes in length divided by original length. So bila kita ada delta L bagi L, meter atas ni bagi dengan meter bawah, dia punya unit akan cancel. So dia tak ada unit. Dan last kali tadi, elasticity, ability to return to original shape after the applied force is removed. Ini yang tadi. So ni 3 definition yang penting lah. Okay, dalam soalan final exam yang tahun lepas pun ada definition tentang 3 benda ni. Okay, kita dah discuss type of stress tadi, tensile, compressive dengan shearing stress. So ni saya highlightkan lah benda yang kita tak discuss, macam stress strain diagram. Okay, dalam ni ada stress strain diagram ni kita tak discuss So kita tengok example 1. So kita tengok soalan A pun kita tahulah dia nak apa, dia nak stress dengan strain. So stress, force bagi area. So stress kita punya simbol dia macam ni So strain simbol dia macam E sikit. So dia adalah delta L bagi dengan L0. So data tu kita boleh dapat lah daripada sini. A load of 5 kg hang from a vertical copper wire. Original length dia 2.5 meter. Cross sectional area dia 10 mm kuasa 2. So extension of the wire is 2.8 mm. So extension kat sini maksudnya adalah delta L dia. Dia dah bagi siap-siap. So kita buat gambar rajah dia untuk kita jawab. So ni bentuk wire tadi. Okay, original length 2.5 meter, delta L 2.8 mm. So mass 5 kg kita boleh dapat weight 5 times 9.81 iaitu gravity. So the weight is 49.05 Newton. So we need to find the stress, force divided by area. So our answer must be in SI unit. So our SI unit for area is meter square. So 1 mm square we convert into 1 meter square. Okay, cara dia kita ada buat sebelum ni kan, unit conversion. Kita ambil 1 meter sama dengan 1000 mm. Lepas tu kita nak mm kuasa 2, kita kuasa 2 kan semua ni. Mm kuasa 2, so 1000 akan jadi 1 juta. Okay, bila kuasa 2. Ataupun 1 darab 10 kuasa 6. So kita bagi 49.05 iaitu weight. Okay, so kita bagi dengan area, kita akan dapat 4.91 darab 10 kuasa 7. So stress adalah pressure kan, unit dia adalah Pascal. Kemudian strain, delta L bagi dengan L0. So delta L ni dibagi dalam mm. So kita akan bagi dengan 1000 mm untuk dapatkan meter. So kita bagi original length dia 2.5 meter. So strain dia tak ada unit 1.12 darab 10 kuasa negatif 3. So itu example 1. Example 2 lebih kurang sama. An 80 kg lamp is supported by a single electrical copper cable. So diameter is 3.15 mm. What is the stress carried by the cable? So from diameter we can find the area, and then from the mass 80 kg we can find the weight in Newton. So we draw the diagram first. This is the wire, diameter is 3.15 mm. So from mass 80 kg we times the gravity 9.81. So our weight is 784.8 Newton. So we then calculate the area. Okay, we can use pi r square, or in this case the value given is diameter. So we use the formula with diameter, pi d square over 4. Okay, kemudian kita akan dapat 7.8 darab 10 kuasa negatif 6. So stress kita ambil force bagi area, force daripada weight sebab tak ada force lain yang diberi. 784.8 Newton bagi dengan nilai meter square ni.
So kita akan dapat 1 darab 10^8 Pascal. Okey, jawapan ni kalau ada banyak titik peluang kita bundakan lah, macam dalam kes saya ni sebab nombor dia besar kan. Lebih baik saya buat jawapan dalam scientific punya number. Scientific number ialah 1 darab 10 kuasa berapa. Okey. So selesai example 2. So stress diagram ni kita dah kata kita akan skip. So we don't need to discuss this. Okay, ni banyak teori lah. Okay, Hooke's law pun kita tak discuss. Hooke's law ni berkenaan dengan spring. Kat sini pun ada gambar aja dia, spring. Okay, for those who interested, you can try to figure out yourself lah. Okay, this is extra knowledge. Okay, it's already in the note but I will not discuss in this syllabus. And then we move into the theory of Young modulus. So apa dia yang modulus ni? Kat sini saya ada buat satu nota. So yang modulus ni adalah a measure of elasticity ataupun elastic modulus. Kita dah discuss tadi kalau solid dia punya behavior dia, kalau kita apply force dia patah balik ke original shape kan selepas kita remove force. So setiap solid tu dia ada elasticity punya nilai. So macam mana kita nak kata berapa keras ke lembut objek solid tu? So kita akan guna nilai yang modulus. Contoh kat sini saya ada aluminium yang modulus dia adalah 7 darab 10 kuasa 10 Pascal. So steel pula, stainless steel 20 darab 10 kuasa 10. So daripada sini kita boleh kata nilai elasticity ni kalau dalam kes ni dia kurang elastik. Sebenarnya salah Sebenarnya kalau dalam nilai yang modulus ni, kalau yang ni dia lebih elastik lah sebab dia lembut. So kalau steel ni yang modulus dia tinggi, dia keras. So benda yang lembut ataupun nilai yang modulus yang rendah ni maksudnya dia lebih elastik. Kat sini a measure of how stiff. So kalau stiff dia less elastic. Macam steel ni dia less elastic. Kalau soft macam aluminium ni kita tahu dia lembut. Okay, kita ada aluminium foil. Okay, kita ada certain material untuk smartphone kan. Dia guna aluminium. Aluminium ni kita boleh lenturkan dia. Kalau steel ni kurang sikit, susah sikit. Okay, so teori yang modulus ni lebih kurang macam viscosity lah. Viscosity tu kita kata kepekatan liquid. Sebab liquid ni dia tak ada stiffness, dia bukan solid. Tapi yang modulus ni dia measure elasticity untuk solid. Okay, ni ada satu video yang saya rasa bermanfaat lah. Okay, jadi kalau kita nak tahu macam mana dia derive formula ni, kita boleh tengok video ni. Tapi saya dah buat ringkasan. So kita tengok dia punya soalan terus. So yang modulus ni apa dia? So yang modulus sebenarnya dia punya rumus yang penting adalah ni. Formula yang modulus yang kita nak pakai. Yang modulus is equal to force divided by area. Okay, kita bahagi dengan delta L bahagi dengan L0. So kalau susah nak ingat ni, saya ada buat satu formula. Elasticity. So elasticity ni kita boleh buat satu formula yang ringkas lah. Kita akan pakai FLOAD. So ni formula untuk yang modulus. So apa dia FLOAD ni? So kita boleh susun macam ni. Y sama dengan F darab L LO. So area tu adalah bagi area. So D ni adalah delta. So darab delta L. So ni rumus dia untuk yang tadi lah, saya dah ringkaskan.